Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Terima kasih rakan saya Walimul dan Mahira. Untuk seterusnya Auda lintas langsung dari daerah Tutong, kami juga akan memberikan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang telah dimuatkan untuk disediakan untuk pagi ini. Baik, saya kongsikan dulu info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong, iaitu di keseluruhan Simpang Lubuk Meranti, Kampung Tanjung, Mukim Tanjung Maya. Akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi hingga jam 11.30 pagi dan di sebelah petang akan disambung semula pada jam 1.30 petang hingga jam 4.30 petang. Jadi kerja-kerja penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kabel kawat atas voltan rendah di kawasan berkenaan dilaksanakan sehingga 29 Julai 2021. Harap maklum. Baik, sebelum kita kongsikan lagi antara kegiatan yang akan berlangsung di daerah ini, kita saksikan bersama bahan visual yang kami muatkan pagi ini. Nama saya Nur Syuhada Hadira binti Abdul Kani. Nama saya Nur Suhaila Hazikah binti Abdul Kani. Dalam bisnes ini, saya menguruskan dalam urusan operations management, which is production and inventory. And kakak saya menguruskan dalam management, iaitu marketing and financial cash flow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, apabila kita ni bercakap mengenai dengan golongan belia, setentunya kita juga mengetahui golongan belia merupakan pewaris negara dan juga kesinambungan bangsa untuk masa hadapan. Apatah lagi untuk menjayakan wawasan negara Brunei 2035. Justru industri kreatif merupakan salah satu bidang yang patut diterokai, diceburi oleh golongan belia kita ni. Dan Auda, untuk keluaran kali ini kita akan melihat sendiri golongan belia yang sememangnya aktif berkecimpung dalam industri kreatif ini. Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimajinasi atau mencipta sesuatu yang baharu. Ia merupakan satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung, mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Kreativiti juga melibatkan pemikiran dan khayalan serta berkebolehan untuk melihat sesuatu dalam cara yang berbeza untuk menghasilkan sesuatu karya. Ia bukan hanya bergantung kepada keupayaan tetapi juga sikap seseorang dalam menghadapi kehidupan. Begitulah yang ada pada dua beradik ini yang mempunyai bakat kreativiti dalam menghasilkan karya tulisan kaligrafi yang indah. Artfabet mulanya pada tahun 2015. Ia adalah bisnes kami dua beradik. Tapi pada tahun itu kami fokus on kaligrafi, tapi di atas canvas. Tapi sudah tahun lepas 2020 kami start rebrand semula bisnes kami untuk menjadikannya lebih serius lagi dan at least mempunyai tujuan dan matlamat untuk tahun-tahun akan datang. Dan masa ni Artfabet ada menyediakan perkhidmatan event signage decor seperti untuk majlis perkahwinan, majlis pertunangan dan sebagainya, dan juga ada membuat personalized items seperti hangers, cawan dan lain-lain lagi lah.
Okay, timbulnya idea untuk memulakan bisnes Ani adalah dorongan daripada keluarga dan rakan-rakan terdekat, dan kami andang minat juga dalam bidang ini dan andang ingin menceburi dalam bidang ini. So dengan adanya dorang punya dorongan dan sokongan, kami mengambil inisiatif untuk start bisnes Ani sebagai kami punya sumber pendapatan. Setiap seni kaligrafi yang ditampilkan selalu memiliki unsur-unsur keindahan pada setiap pola dan bentuknya. Namun, untuk menghasilkan kaligrafi yang mantap dan indah, ia seharusnya memiliki beberapa ciri-ciri yang tertentu, iaitu seperti ketepatan, keseragaman, gerak bentuk yang sama, gaya huruf tertentu, susunan huruf yang teratur dan seimbang, dan hiasan pada huruf mempunyai gaya yang tertentu. Setelah beberapa tahun mengusahakan seni tulisan kaligrafi di atas kanvas, kini mereka turut memperkembangkan lagi bakat kreativiti mereka dengan menghasilkan tulisan kaligrafi yang ditulis pada signage ataupun papan tanda, penyangkut baju, dan beberapa tulisan kaligrafi yang dihasilkan untuk dijadikan sebagai personalized gift. Kami ada menyediakan kira sampel-sampel bunga tu. Kadang klien mau yang exactly the same yang bunga tu, design tu. So sebenarnya bunga-bunga ni ikut kemahuan klien sendirilah. Kalau orang mau ada request bunga lain, so kami boleh menempah lagi tempat lain lah untuk bunga-bunga. Pada awalnya kami membuka tempahan untuk keluarga dan rakan-rakan terdekat sahaja. Dan alhamdulillah setelah mendapat sambutan, baru kami membuka tempahan untuk orang ramai. Dan kami mempromosikannya arah Instagram. Dan bagi kami juga media sosial adalah salah satu kira platform dan untuk marketing strategi kami lah untuk mempromosikan produk-produk sales kami ini online based dan untuk online based business yang di luar sana je lah. Kreativiti menghasilkan tulisan pada signage bukannya satu perkara yang mudah untuk dihasilkan. Malah, ia memerlukan kemahiran, bakat serta kepakaran yang khusus untuk menghasilkannya. Pastinya, tidak semua individu mampu menghasilkan signage tanpa adanya ilmu dan teknik yang tepat. Harapan untuk kami yang baru cuba berkecimpung dalam bidang ini dan juga untuk saranan untuk para belia di luar sana yang ingin menceburi bisnes atau yang baru cuba menceburi bidang ini, yang paling penting kita ni ada mindset bisnes. Kalau pada awalnya belum ada untung, tidak apa-apa. Tapi kalau ada untung, it's a bonus. Tapi yang penting tujuan kita membuka bisnes ini pada awalnya untuk menimba ilmu secara praktikal. Okay. Dan yang penting juga pilih bisnes yang bersesuaian dengan diri lah. In terms of passion or skills. Yang penting dalami dulu bisnes satu, buat research dan fokus. Semoga usaha serta semangat mereka dalam bidang ini dapat menjadi contoh serta memberi manfaat, terutamanya kepada golongan belia untuk tidak berputus asa, apatah lagi bagi mereka yang sememangnya berkecimpung dalam bidang usahawan.